Surat 53, proses pembinaan gadget lampu basikal. Untuk cadangan produk atau model yang lain, tak kira model apa, biasanya proses pembinaannya adalah sama. Proses pembinaan gadget meliputi beberapa peringkat, biasanya yang mempunyai beberapa peringkat proses dia, iaitu peringkat yang pertama membuat lakaran, ceraian sistem dan komponen, kemudian menyediakan bahan komponen, menghasilkan komponen, pemasangan komponen, pengujian dan kemasan. Jadi apa-apa juga sebelum kita membina gadget, kita mesti membuat lakaran terlebih dahulu. Lakaran, ceraian sistem dan komponen. Proses ini memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang komponen-komponen yang akan dibina dan cara komponen tersebut digabungkan sehingga menjadi satu sistem lengkap yang dapat berfungsi. Sebagai contoh di bawah ni, ini adalah contoh lakaran ceraian kerja, yang mana semua bahagian-bahagian itu telah diceraikan sebelum dipasang. Contohnya cermin, lampu dia, pemegang lampu, penutup lampu, pemegang bateri, perumah dengan pencengkang, iaitu tempat di mana kita menetapkan kedudukan lampu pada basikal. Ini adalah lakaran ceraian kerja, yang mana setiap bahagian itu diasingkan. Ini adalah bentuk dia sebelum dicantumkan. Selepas lakaran, ceraian, sistem dan komponen telah dihasilkan, langkah seterusnya kita kena menyediakan komponen-komponen pembinaan. Komponen-komponen yang berkaitan perlulah disediakan dengan mengambil kira kesesuaian pada fungsi serta proses pembinaan yang akan berlaku. Jadi bahan yang kita gunakan ataupun komponen-komponen yang kita nak gunakan untuk membina mestilah sesuai dengan fungsi dia dan proses pembinaan yang akan dilakukan. Jangan kita membina gadget tertentu, lepas tu kita dapati ada komponen yang tak sesuai ataupun alatan yang digunakan tak lengkap, tak cukup, ataupun komponen tak cukup. Untuk mengelakkan daripada proses pembinaan kita terganggu ataupun tidak lancar. Jadi kita kena sediakan semua komponen pembinaan, alatan yang diperlukan sebelum kita memulakan proses penghasilan ataupun pembinaan. Muka surat 54, penghasilan komponen. Adalah langkah seterusnya selepas penyediaan komponen-komponen. Ada komponen yang perlu disediakan ataupun dihasilkan dengan proses-proses yang tertentu seperti pemesinan, iaitu kita gunakan mesin untuk menghasilkan sesuatu proses, menghasilkan sesuatu komponen, ataupun pembentukan, tuangan atau kaedah-kaedah yang lain yang mana sesuai. Proses penghasilan komponen merupakan satu peringkat yang penting. Pada peringkat ini, bahan-bahan mentah binaan yang pelbagai saiz atau rupa akan diubah, dibentuk dan diacuankan kepada bentuk yang bersesuaian dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Contohnya yang ini. Yang ni semua ni komponen ni kita perlu hasilkan dia terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses seterusnya, iaitu pemasangan komponen. Pemasangan komponen. Setelah melalui proses penghasilan, komponen dipasang sehingga menjadi suatu model lengkap atau produk. Setiap komponen mempunyai fungsinya yang tersendiri dan saling berpaut antara satu dengan yang lain bagi membentuk satu sistem yang dapat menyelesaikan suatu tugas. Contohnya kat sini tu. Contoh komponen mekanikal iaitu
galas berbola dipasang pada suatu rekaan produk. Setiap komponen ni saling berkait ataupun saling berpaut antara satu sama lain untuk menjadikan satu sistem bagi menjalankan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Masalah akan timbul jika produk yang tidak dipasang dengan baik dan kukuh. Iaitu yang mungkin akan menyebabkan kerosakan pada bahagian tertentu. Contohnya yang bicycle ni mungkin ia akan menyebabkan kerosakan pada bahagian tertentu ataupun secara keseluruhannya, ataupun akan menyebabkan berlakunya kemalangan. Muka surat 55, langkah seterusnya iaitu pengujian. Peringkat seterusnya dalam pembinaan sesuatu produk ialah melakukan pengujian terhadap produk yang telah dihasilkan itu. Sekiranya produk akhir tersebut dalam bentuk prototipe, maka pengujian boleh dilakukan untuk menguji aspek kefungsian. Kita lihat aspek kefungsian dia, sama ada dia berfungsi ataupun tak, dan ketahanan dia. Prototipe maksud dia adalah model yang pertama. Ada dua ujian yang biasa dilakukan untuk menguji aspek kefungsian ataupun ketahanan sesuatu prototipe ataupun produk, iaitu kita gunakan ujian makmal, ujian di makmal ataupun ujian parameter. Semasa proses pengujian, prototipe akan diuji sehingga mencapai tahap keupayaan maksimum, iaitu sehingga produk memenuhi spesifikasi dia. Terdapat juga ujian simulasi dengan menggunakan teknologi terkini. Jika prototipe berjaya melepasi tahap kelulusan ujian yang ditetapkan, produk tersebut akan dikeluarkan secara besar-besaran dan sedia untuk dipasarkan kepada pengguna atau pembeli. Jadi masuk ke sini tu, sebelum produk itu dipasarkan ataupun dijual kepada pengguna atau pembeli, produk tersebut mesti melalui pengujian untuk memastikan ketahanan dia, ketahanan produk itu, dan untuk memastikan aspek kefungsian itu, adakah dia berfungsi seperti yang dikehendaki. Semasa melakukan pengujian, jika kita mendapati ada kelemahan ataupun ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki, jadi kita akan balik semula untuk memperbaiki ataupun menambah baik produk tersebut. Sebelum produk tersebut tu, kita buat kerja-kerja kemasan, iaitu langkah yang seterusnya, kemasan. Kemasan dilakukan pada model atau produk bagi menutup kelemahan rupa permukaan produk seperti berkarat, permukaan yang tidak rata, bahagian-bahagian yang tajam dan berbahaya. Itu adalah tujuan kenapa kita buat kemasan. Selain daripada untuk mencantikkan, untuk memberi ketahanan supaya ia lebih tahan, kita juga adalah bertujuan untuk menutup kelemahan rupa permukaan produk. Di samping itu, kemasan juga dapat menambah nilai estetika produk agar kelihatan lebih cantik sekaligus dapat menarik perhatian pembeli. Itu adalah antara tujuan kenapa kita buat kemasan pada produk kita, supaya ia kelihatan lebih cantik, lebih menarik, mempunyai nilai estetika, dan itu akan membolehkan pembeli tertarik untuk membeli produk kita.